Salam Malaysia Madani pada hari ini ialah hari Sabtu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana anak angkat saya Tan Sri Dato' Anwar Ibrahim untuk membentangkan Pilihan Negara 2025 pada semalam, hari Khamis, hari Jumaat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat Malaysia merasa lega, merasa gembira bila Perdana Menteri membentangkan Belanjaan Negara untuk ekonomi masyarakat, khasnya orang Malaysia. 34 juta rakyat Malaysia. Saya memintakan kerajaan Malaysia supaya gaji baru ini yang terlibat dan pekerjaan daripada swasta sebanyak RM2,700 tiap-tiap seorang. Jangan terlibat pendatang tanpa izin. Pendatang tanpa izin jangan terlibat. Mereka bukan ada undi. Mereka bukan ada pangkat mana politik. Semua ni tak guna punya orang datang kemari menggauk kekayaan untuk atur negara mereka. Mereka jangan terlibat golongan itu. Jangan ambil kesempatan. Bagaimana saya, budak-budak saya, seluruh Malaysia seramai 380 orang, kita sebagai mata kerajaan. Apa rakyat Malaysia, rakyat pendatang buat kerja, kita memerhati. Mereka bercerita kepada saya bercerita kepada Perdana Menteri Tan Sri Anwar Ibrahim. Jadi saya mengharapkan pihak yang berkenaan jangan datang ke Malaysia ini buat perkara yang salah daripada undang-undang. Kalau ingat mencari makan, mencari rezeki yang halal, mesti bekerja dengan penuh syarat. Permit, visa, datang dengan izin. Jangan datang tanpa izin. Bila duduk di Malaysia ni datang tanpa izin, mereka cuba bagai-bagai buat penjaga-penjagaan yang haram untuk kepentingan keuntungan kewangan antar negara mereka. Saya melihat Bangladesh datang kemari, Nepal, Romania dan juga Thailand, Vietnam dan orang Aceh. Baru-baru ini saya buat satu tinjauan. Saya minta pegawai kastam seluruh Malaysia buat satu tinjauan kerana rokok gudang garam. Banyak gudang garam ini, rokok gudang garam ini lari pada income tax, cukai asing. Mereka jual rata-rata permis, rata-rata daerah, bandar-bandar, kampung-kampung. Yang banyak jual ni sebilangannya pendatang-pendatang tanpa izin, yang izin. Tapi salah segi undang-undang, mereka jual sorok-sorok. Jual rokok gudang garam. Banyakkan yang penjual ni, banyak orang-orang sebilangan orang Aceh. Jadi sepihak kerajaan tolong ambil tindakan kepada mereka. Kerana apa? Kedai 24 jam orang Aceh ini menjaga di seluruh Malaysia. Di Kelang, di Kuala Lumpur, di mana. Ya? Banyak sebilangan anggota-anggota polis pergi beli gudang garam. Orang-orang swasta, orang-orang kerajaan. Dan orang yang datang sejenis tanpa izin dan dengan izin. Di sini tunjuk gaya mereka ini. Saya melihat kebanyakannya orang-orang bekerja dalam jabatan, pihak polis, Dewan Bandaraya, pihak kastam, kuat kuasa. Banyak pergi kedai mereka waktu malam, waktu petang. Masuk dalam kedai, keluar, diam, tak tanya apa. Jadi mata kerajaan kita telah lihat bagaimana cara mereka menjaga. Ya, bila mereka menjaga, duduk di Malaysia ini menggunakan AC merah, kad penalan merah. Bila guna kad penalan merah, macam-macam sebilangan mereka buat. Orang Indonesia, Pakistan, Mama, Bangladesh, Nepal dan orang Kemboja dan orang Vietnam.
Mereka sebilangan yang ada aksi merah ni, mereka keras kepala, menyalah undang-undang. Bila banyak orang nasihat, mereka kata orang Malaysia ni bodoh. Tak tahu cari makan sebilangannya. Bukan semua ya. Jadi mereka yang cerdik. Jadi kebanyakan kita sekarang ni menderas pendatang tanpa izin Bangladesh. Kita buat pula pihak-pihak custom imigresen menderas orang-orang Aceh ni. Yang dia rokok silang garam, yang berada di seluruh Malaysia. Cek mereka pula. Ada orang Aceh kahwin dengan Bangladesh. Sebilangannya. Sampai buang anak, buang ini. Sebilangan, bukan semua. Jadi rosak nama Malaysia. Jadi saya mengharapkan pihak yang berkenaan tolong ambil tindakan. Jadi kerana apa? Rokok ketek ni, kilang garam ni, banyakkan mereka lari pada cukai. Menyaga rata-rata kaki lima, rata-rata bandar, rata kampung. Menjaga rokok kilang garam ni. Jadi di sini nampak, custom kena buat kerja lah. Jangan tak buat kerja. Selama ni buat kerja migration, saya tengok Tunku Lumut, pihak polis Raja Malaysia, pihak Dewan Bandaraya, Pak Majlis Daerah menteras mereka datang yang menggunakan pasport palsu, tidak ada kebenaran, menjaga cukup suka hati mereka. Migration kerja kuat. Kali ni custom kena kerja kuat. Saya menyeru kepada Datuk Seri Datuk Zaid Ambidi sebagai timbalan Perdana Menteri supaya dapat barahkan mereka dengan kerjasama, bagi kerjasama kuat pengarah-pengarah custom keluar jangan duduk di atas saja, turun di bawah, lihat mereka-mereka yang jual kilang garam, yang jual siang malam kedai macam pisang goreng sebelah Kelang. Ya, rata-rata tempat Kelang yang jual kilang garam macam pisang goreng jual. Di mana pihak yang berkuasa? Di mana pihak Dewan Bandaraya? Di mana pihak polis? Di mana pihak imigresen? Tengok saja. Jangan kejar satu pihak. Yang kejar kata hari ini kejar Bangladesh. Tangkap Nepal, Bangladesh, Romania. Tangkap Indonesia. Tangkap pula Indonesia orang Aceh ni. Yang menyaga. Kadang-kadang lebih mahal pada kedai biasa. Mereka tak ikut undang-undang kadang-kadang. Mereka ambil untung Alibaba. Sebilangan bukan semua ya. Jadi kita kena cek mereka. Kedai mereka. Tengok pendatang mereka. Jangan kira. Sungguh pun mereka serumpun dengan Malaysia, Indonesia. Tetapi mereka datang cara ikhlas, cara jujur menjaga, kita terima. Tapi salah gunakan kedudukan seperti jual kilang garam cara haram, tidak ada permit, tidak ada cukai, tak ada cukai, mereka ikut merajalela untuk kepentingan mereka sendiri. Tolong cek, saya harapkan pada semua NGO seluruh Malaysia, semua rakan-rakan NGO, orang Melayu, orang Cina, orang dia, saya meminta tolong bagi kerjasama cek orang-orang jual rokok kilang garam ini tanpa bayar teks dengan kerajaan. Banyakkan benda-benda yang salah daripada undang-undang. Mereka kaya merajalela di Malaysia kita, tempatan kita. Negeri kita bukan macam itu punya orang. Negeri kita peraturan yang baik untuk negara, peraturan yang baik untuk masyarakat, peraturan yang baik mematuh untuk rukun-rukun negara. Jangan mereka datang kemari buat perkara-perkara yang tidak sihat. Kita tidak mahu, Malaysia tidak mahu macam itu. Kalau kita di negara mereka, kita tak boleh buat macam itu. Mereka ni saya percaya mereka baik dengan anggota polis, mereka baik dengan majlis Dewan Bandaraya, mereka baik dengan imigresen, mereka baik dengan custom. Jadi baikkan mereka ni mengambil kesempatan. Saya akan kebukakan nanti bagaimana pegawai polis-polis yang di kawasan Selangor, Kelang. Anggota polis mana boleh buat dua kerja? Kalau polis kerja makan gaji, polis makan gaji. Ada anggota polis buka kedai, ada tulis checkboard sarjan buka kedai dekat Ulu Kelang. Ya, polis-polis anggota juga buka kedai. Gunakan kuasa itu untuk kepentingan mereka.
Kuasa itu untuk mencegah mereka yang salah. Mereka yang ada kuasa menggalakkan. Bila gunakan kedai pihak polis, jual sewa pada Bangladesh, sewa kepada pihak Indonesia, pada pihak Romania. Ini yang kota-kota polis bilangannya. Saya akan bagi tahu daerah mana mereka gunakan kuku besi di Kuantan Kelang. Saya akan bagi tahu pada besok pagi. Semua saya dah ambil tempat-tempat mereka. Dan di Negeri Sembilan, di Pahang, di Terengganu. Semua budak-budak saya dah bagi tahu. Mereka ni menjaga gunakan nama polis, merosak anggota polis. Sebilangan ya. Dia tak boleh menjaga, dia ambil ketua polis punya, sewa pada orang. Jadi boleh ke macam itu? Tahu benda tu salah tu. Anggota polis sebilangannya mengambil kesempatan. Ya. Dewan Bandaraya pun banyak ambil kesempatan. Imigresen pun banyak ambil kesempatan. Sewa pada orang kedai-kedai tepi jalan. Patut kedai-kedai tepi jalan kena roboh. Tak kira dia anggota polis, anggota apa pun, melanggar undang-undang dia kena roboh. Jangan lindung. Kamu kerja dengan kerajaan, makan gaji kerajaan, jangan melindung mereka-mereka tanpa izin ni. Jangan tunjukkan kuasa. Ya? Saya belum pernah turun padang. Tapi kali ni kalau saya turun padang sama kumpulan saya turun tangkap. Saya tak mau cakap banyak. Terus tangkap, serah pada pihak berkuasa. Bagaimana saya telah bincang kepada pihak berkenan. Dia dah berbincang. Tangkap, terus hantar tu. Pencen dia terbang, diri dia pun terbang. Masukkan dalam tahanan pihak Simpang Tiga Renggam atau Sungai Buloh. Kita dah dapat maklumat cukup. Mereka-mereka yang gunakan tempat-tempat gunakan nama JPJ, gunakan nama polis, Dewan Bandaraya, mereka sewa. Ada 800, 1000 lebih kedai-kedai ini dipersewa pada pihak yang berkenan. Saya akan bawa perkara ini, saya akan bawa jumpa pihak yang berkuasa. Ambil tindakan kepada mereka. Perempuan pun ada sama terlibat golongan itu. Orang Sabah, orang Sarawak, sebilangan. Saya dah dapat maklumat semua cukup kita dapat. Hanya kerajaan sekarang ni tak masa nak kutip yang kecil-kecil. Bagaimana saya sebagai anak angkat saya Tan Sri Anwar Ibrahim, berapa banyak bentangkan ekonomi negara untuk memajukan negara Malaysia. Baru rakyat semua sedar. Ya, Anwar kerja kuat siang dan malam. Dia tidak buang masa. Pernahkah kita tengok Tan Sri Anwar dengan Datin Wak Azizah dengan anak-anak pergi melancong luar negeri? Pergi membeli belah? Tak ada. Tak berbazirkan duit negara. Pada menteri-menteri yang lain dulu, sebilangannya, banyak habis duit negara. Beg pun beli ribu-ribu. Kasut ribu-ribu. Macam-macam beli. Sampai setengah kapal terbang. Satu kapal terbang pergi beli shopping. Anwar ada. Gaji pun tak ambil. Apa tak ambil. Bercuti dengan anak bini. Luar negara pun tak ada. Inilah Perdana Menteri yang terbaik dalam Malaysia yang saya kata. Banyak 10 Perdana Menteri inilah. Yang terbaik Tan Sri Anwar Ibrahim dan Datuk Zaid Ambidi. Yang terbaik bagi saya, yang saya lihat sebagai ahli nujum negara. Jadi saya harapkan semua pihak ini bukan kipas. Ini benda kenyataan. Saya mintakan apa cakapan saya tadi, minta kerajaan ambil tindakan, kerjasama, dan saya minta maaf pada ujung rambut sampai ujung kaki, silapan apa saya cakap, ambil tindakan kepada mereka yang bersalah ni. Custom mesti kerja kuat. Saya tak tengok custom kerja kuat lagi ni. Selalu tangkap barang-barang kontina, import-import. Yang kecil-kecil ni, yang jual rosok kilang garam. Yang jual di pasar-pasar, tepi-tepi coket tepi ni. Cara haram. Semua tutup mata. Daripada kecil, akan jadi kecil, api itu kawan. Sudah besar nanti, jadi lawan. Mula kecil, diam. Lama-lama membiak, jadi terjejah. Ekonomi negara terjejah. Masyarakat bilang kaum di Malaysia ni. 34 juta. Jangan terlibat perkara dinaya, kesalahan, kita terasa habis-habisan. Tangkap mereka, beri keadilan yang seberat-beratnya. Rampas lesen mereka, sita barang-barang yang ditangkap itu. Pihak custom. Jangan lupa kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Maju jaya, kita bersama menderas mereka. Yang ambil kau kekayaan, balik ke dia buat rumah, buat harta, negeri negara jiran sebilangannya. Jangan Malaysia menjadi batu lompatan.
Untuk kepentingan peribadi, kepentingan mereka, haram dan halal, semua mereka sapu. Alhamdulillah Rabbil Alamin.